dibenarkan untuk ada unsur-unsur penipuan sikit. Ya. Sampai peringkat tu nak damai tu dibenarkan ada unsur penipuan. Unsur lagu mana? Penipuan lagu mana? Mungkin lah maknanya katalah suami isteri je dah duduk kelahi, duduk jauh-jauh dah, tunggu masa nak cerai. Kita boleh jumpa maknanya yang perempuan ni kita tak dapat trace, dia ni berasa suami dia ni ada hak lain, dan memang pun ada hak lain, kahwin dah hak lain, cuma dia was-was, dia tak declare. Maka mungkin kita pergi jumpa hak perempuan tu, saya ni kawan dia, setakat ni lah saya ni rapat dengan dia tu, sampai saya pun cerita masalah ke dia kalau saya ada masalah, yang nak cerita rapat, dan dia pun setakat ni kalau dia buat apa pun dia cerita kat saya, dan dia ni partner lagi dengan saya, contohlah ya. Setakat yang saya tahulah, maknanya 90% suami awak tak kahwin pun. Itu round pertama ya. Nak sedar hati dia supaya dia ni refer balik pada suami dia, jangan duk kelahi. Lepas tu fikirlah lagu mana nak settle masalah dia kahwin tu, yang isteri dia tak suka pada suami dia kahwin dua. Jadi begitulah lebih kurang maknanya contoh penipuan. Mungkin kita sendiri dah tahu dia ni dah kahwin, tapi nak selamatkan rumah tangga orang tu, kita sampai peringkat tu. Lepas tu kita mikir round yang kedua, kalau dah baik tu, lagu mana nak suruh dia ni boleh terima bahawasanya suami dia dah kahwin. Jadi sebab tu dalam, saya tak tahu dah baca ke belum, dalam bab ni dia akan sebut, ataupun dia ada sebut tentang antara yang dibenarkan penipuan dalam bab nak damaikan orang. Yang kedua dalam bab peperangan. Nabi kata al-harbu khida', perang ni tipu daya. Kita tak boleh nak kata kita ni ada sebenarnya kita ada tiga, katalah tentera Islam, belah kita ni ada 1000 orang tentera. Maknanya mungkin nak contohlah, nak beritahu dah berapa orang ada, kita pun konon-kononnya cerita kita memang ada 1000 ya. Betul ke? Tak boleh cakap lah kita adalah lebih kurang 10,000, nak suruh orang takut ya. Maknanya cerita Malaysia ni ada berapa ratus ribu, cerita lagi nak suruh, maknanya jiran-jiran takut dengan kita dalam peperangan ya. Macam zaman Nabi dulu ya. Nabi apa ni, zaman Sayyidina Umar apa dia yang makan kayu sugi, bukan makan, dia bersugi, dia arahkan bersugi. Jadi orang kafir tengok, oh orang Islam ni hebat ya. Kayu pun dia makan ya. Pakat gosok gigi pula ke ya. Masa dia perang zaman dulu, dia bertembung biasa ya. Cuma zaman dulu oleh kerana dia tak ada apa senapang, dia itu yang duk main perang dekat tu, boleh tengok bila tiup whistle perang, okey pakat serang pula ke. Sekarang tak ada, sekarang shoot daripada jauh. Lepas tu satu lagi, diarahkan supaya, satu ketika diarahkan supaya maknanya pasang api banyak. Orang kafir ingat ke Allah Rabbi, dia kata ramainya tentera Islam, bila tengok api banyak. Api tu orang kafir dia ingat ke api kemah, padahal saja je pasang api banyak. Tipu ya. Nak suruh tentera musuh kata kita ni ramai. Anas radhiyallahu taala anhuma berkata, siapa yang mendamaikan, man aslaha baina itsnaini atahu Allah bikulli kalimatin raqabah, siapa yang mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, Allah akan memberikan pahala untuknya setiap kalimat yang diucapkan sama dengan memerdekakan budak ya? Memerdekakan budak ni seperti yang kita maklum zaman dulu. Kita zaman sekarang tak berasa lah apa benda merdeka budak, apa hebatnya ha? Macam kita kata ni lah dulu, bila nak perang je sedekah apa tu unta, kita tak berasa hebat. Tapi orang zaman dulu tu berasa hebat ha? Saya selalu bawa cerita tentang bagaimana Abu Talha umpamanya, satu kebun kurma dia sedekah ya? Satu kebun kurma hanya satu ayat Quran je turun ya? Satu ayat Quran je, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, tidak akan dapat kebajikan sehingga kamu sedekah apa yang kamu suka.
yang kamu sayang. Walaupun ayat Quran, Abu Talhah ni manusia, ya tak? Walaupun ayat Quran, maknanya Islam tetap meraihkan perasaan manusia. Ditanya balik ya, apa ni Nabi, Rasulullah, betul ke Tuhan kata lagu tu? Betul ke ayat tu turun? Nabi kata betul. Kalau kita aku sedekah kebun kurma, aku yang dekat dengan kota Madinah. Kebun kurma, kita berasa kebun kurma apalah sangat. Tapi ni sebuah orang Arab ni, kebun kurma, nak pula ajwah yang kita kata kurma Nabi tu, kan? Kurma Nabinya, kemudian apa lagi? Itu semua yang mahal-mahal. Sekilo RM60. Ada yang sekilo RM120. Dia tengok grade dia. Jadi tuan-tuan bayangkan, bagi orang Arab, itulah kebun yang paling baik sekali, kebun kurma. Kebun ni bukannya satu batang pokok kurma. Jadi bila turun ayat tu, dia kata confirm, kalau dah confirm ayat Quran, tak apalah, aku sedekah. Pak aku sayang sekali orang ni, bayi harak ni, ya? Jadi disedekahkan. Lepas tu Nabi pun ambil, dia kata ginilah sedekah pada kaum-kaum keluarga yang rapat, adik-beradik ke, pak saudara. Lepas tu ada juga untuk bahagian untuk fisabilillah dan sebagainya, ya? Jadi kurma hebat. Bila sebut unta zaman dulu, kalau kurma tadi zaman kita sekarang ni apa benda kakak yang jenis berbentuk buah-buahan? Durian lah, durian masih maintain, sekilo RM8 kalau musaking, ya tak? Kadang-kadang pergi melonjak naik RM12, ya? Pun tak boleh nak awang lagi kurma RM124, ya? Nak ceritanya, maknanya tuan-tuan boleh bayang. Saya nak cerita begini, bila dengar hadis-hadis yang seperti ni, itqu raqabah, bebas hamba ni, tuan-tuan berkata tak ada kena-mengena, tak hebat pun. Bila sebut derma kebun kurma, berasa tak hebat. Kita berasa tak hebat, tapi kalau kita convert, kita tukar, kebun kurma tadi kebun durian, lagu mana berasa? Ada pernah kita dengar bagi kebun durian untuk fisabilillah. Zaman Nabi dulu ada kebun kurma, hak dia sayang sekali. Sesuai dengan ayat tu kata, tak akan dapat kebajikan melainkan kamu sedekah apa yang kamu sayang. Ujung tu Tuhan letak apa yang kamu sayang. Jadi sahabat-sahabat ni dikonfirm, oleh kerana benda ni besar, hak sayang tu masalah dia. Kalau setakat kata sedekah apa yang kamu ada, lain sikit, kan? Bagilah kebun dokong ke hak tu apa tak laku sekarang, mutan tu orang biar gitu je sekarang, tapi durian masih ada nilai, ya? Bila sebuah hak sayang sekali, jadi Abu Talhah ni dapatkan confirmation daripada Nabi. Betul ke ayat Quran tu turun? Nabi kata betul. Tak apalah, aku bagi kebun kurma yang aku paling sayang. Tuan-tuan bayangkan benda ni tuan-tuan, untuk kita. Cuba tuan-tuan fikir, tak ada kebun durian, tak apa, rumah sewa ada ke tak? Dia gitu, rumah sewa. Saya selalu bagi cadangan. Kadang-kadang kita tak terfikir, kok cadangan saya tu boleh diterima. Kalau ada 5-6 biji rumah sewa, 1 biji rumah sewa tu tak payah bagi. Sewa bulanan dia tu, selagi mana aku hidup, aku nak bagi sebiji rumah sewa aku ni, nilai hasil dia, kalau RM500 sebulan, 500 ni aku nak bagi Masjid Rahimah. Sebiji, bukan bagi rumah tu tau, selama aku hidup. Sebab apa dia? Bila aku mati besok, aku tak tahu anak aku boleh buat ke tak benda-benda lagu ni. Lepas tu pulanglah pada anak aku. Kalau anak aku rasa tak apalah, kita on je lah terus, hak ayah buat ni benda comel. Tapi setakat yang saya tahu tuan-tuan, kalau 100 orang nak jumpa seorang buat lagu tu, payah, ya? Ini pengalaman saya yang duduk main handle masa dengan masa dengan amanah raya dulu, handle kes harta pusaka, kan? Ayah dah buat dah, anak pun tahu, ayah declare pada anak, hak rumah sewa sebutir ni katakan, ya, sewa dia ni, ayah semasa ayah hidup ni, ayah bagi Masjid Rahimah contoh, ya. Lepas tu bila ayah mati tu pulang pada engkau orang lah, itu hak engkau orang dah, kan? Bila mati tuan-tuan, tak ada pun anak nak bincang.
Oleh kerana ayah dah buat dah benda ni bertahun dah, kita bagi tu ajalah kepada Masjid Ar-Rahimah. Ya. Sebab apa saya cerita lagi ni, ada kes harta pusaka yang telah pun diwakafkan. Tapi silapnya orang Melayu ni, dia tak macam orang Cina. Gini wakaf je, tak apalah, saya wakafkan. Semua lengkap dengan saksi, tapi bertulis tak ada. Bila bertulis tak ada, bila mati saja si ayah tadi, anak ambil balik. Walaupun dah ada dah, orang panggil apa ni, bangunan untuk anak yatim ke apa semua. Ada satu tempat yang baik, dan saya adalah antara orang yang diminta supaya mengusahakan tempat itu. Ya, maknanya ini cerita 3 tahun yang lepas. Tempat yang baik. Tapi bila ayah mati tuan-tuan, anak minta balik. Nak mujur baru kita tengah nak start. Baru tengah nak start nak buat tempat, maknanya orang panggil untuk inilah, maknanya kebajikan orang tua duduk apa semua. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada benda yang nak diwakafkan, tuan-tuan buat secara legal lah. Legal bukan apa sangat. Ada orang kata kalau wakaf memang ada satu masalah, dia akan pergi kepada majlis agama. Ya, biasanya agama negeri lah, majlis agama negeri. Ya, akan diserah. Bila serah satu benda pula gini, majlis agama ni dia boleh kata semualah, dia terima, tapi dia buat biar gitu. Kecuali anak-anak tengok majlis agama wilayah persekutuan agak aktif, dia memanfaatkan tanah wakaf. Tapi negeri lain tu dia slow lagi. Jadi hasrat orang yang mati tu, orang yang bagi wakaf tu, tak dapat apa-apa lah soal begitu. Ya. Kalau digunakan, dibangunkan, bagus. Ya. Nak pula kalau jenis duduk di kampung-kampung, dibiar gitu. Itu satu masalah. Baik, paling tidak macam ni. Ini saya nak bagi tahulah pada tuan-tuan ni. Paling tidak bila tuan-tuan nak wakafkan satu tanah ke seka 2 ke untuk badan-badan kebajikan ke masjid ke benda, tuan-tuan buat surat resmi dan disahkan oleh Pusurujaya Sumpah bahawa tanah nombor sekian-sekian, lot sekian-sekian apa benda, mukim sekian-sekian, seluas 2-3 ekar ni, saya telah kalau boleh guna ayat niat wakaf tak apa, tapi dia sudut ini nak cover dari sudut undang-undang. Ini pengalaman saya handle kes ni, ya. Nama dia saya hibahkan. Hibah habis cerita, ya. Kalau wakaf dia akan link terus dengan majlis agama. Kalau majlis agama tahu, dia ambil, dia boleh ambil, ya. Tapi kalau hibah, dia habis. Hibah kepada, kadang-kadang hibah tu hendaklah diberikan pada individu sebagai pemegang amanah. Bagilah satu nama ke 2 nama ke, okey, buat saksinya. Okey, kata nak bagi masjid, okey, Masjid Nazir semua 2-3 orang saksi. Pemegang amanahnya siapa dia? Okey, Muhammad bin Dollah ke apa semua. Pemegang amanah mana? Hitam putih. Kalau sekiranya mati, anak tuntut pun, ni ayah dah bagi ni. Ayah bagi ni, bagi. Ya. Bagi kepada siapa? Muhammad bin Dollah. Sebagai apa dia? Pemegang amanah. Ya, bukan bagi betul, bagi pihak masjid. Ya. Jadi benda ni tuan-tuan kena buat. Baik. Jadi kalau unta tadi apa dia? Unta tadi BMW zaman sekarang. Hak 7 siri tu kot. Paling mahal. Ya. Osman. Ya. Boleh bagi 80 ekor sedekah untuk fisabilillah nak perang. Ya. Masa Nabi isytiharkan, okey, nak perang ni, siapa nak bagi apa-apa boleh, ya. Jadi bagi 80 ekor, 80 kereta BMW. Kali dah, kalau kereta 7 siri tu kan berapa agak? 700,000, ya. Sebab saya ada tengok baru ni 7 siri tu, tahulah harga dia sikit-sikit, 700,000 lebih, ya. Baik, kali dengan 80, ya. Kali dengan 80, kalau 7 kali 8, ya, dekat-dekat dengan 50 juta lah, kan? Kalau sekarang lah. Tapi zaman dulunya, nak ceritanya, unta ni memang satu kenderaan yang mewah zaman dulu, dengan kuda, ya. Baik, jadi
nak sebut di sini, siapa yang mendamaikan dua orang yang bersengketa, maka Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia setiap kalimat. Start ginilah kak, macam kita ada contoh lah, saya tahu dua dah. Beginilah kak, dua, saya tahu, empat dah. Suami akak ni tak ada apa-apa pun, tak ada kahwin pun dengan orang lain. Takkan kita nak bercakap 2-3 patah, mesti banyak patah tuan-tuan. Jadi bayangkan setiap patah, Allah Ta'ala kata, apa ni, Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, setiap patah perkataan itu pahalanya sama seperti memerdekakan budak. Saya nak suruh tuan-tuan nampak memerdekakan budak ni mahal. Dulu dia kira kadang-kadang ada budak, ada hamba, rasa kesian je beli, lepas tu bebas. Duduk dengan orang kafir tu diseksanya, disuruh macam-macam. Nak pula dia dah masuk Islam, maka diseksanya orang tu dengan kerja yang berat. Kadang-kadang diseksa bukan kerana kerja, kerana dia menganut agama. Maka ada sahabat-sahabat zaman dulu, biasalah dia beli. Okay, berapa kau nak bagi? Saya beli budak tu, beli bebas. Begitulah yang berlaku suasana zaman dulu. Baik, nak suruh nampak mahalnya benda ni, besarnya, beratnya kerja nak memerdekakan budak ni, tuan-tuan. Kayak gini lah. Sahabat saya rasa ni, tuan-tuan pun mungkin ada rasa juga benda ni. Tuan-tuan nak dapatkan pekerja Indonesia dengan Bangla ni berapa banyak tuan-tuan habis? Bukan kawan tu bukan hamba, tapi lebih kurang. Hamba ni hamba betul. Ini tak, dia kita beli, kita habis lebih kurang 4-5 ribu. Ada setengah tu kadang-kadang 8 ribu satu orang. Tuan-tuan bayangkan, datang kerja kita bagi gaji. Bila bagi gaji tu, dia cabut lagi pula dah. Ataupun ada orang lain offer kat dia, kawan-kawan dia yang lama di sini, kau kerja dengan aku lah, permit yang itu permit kau cabut lagi. Bila dapat, saya selalu pandai-pandai lah kau minta apa ni, orang panggil pasport dengan majikan kau, cabut lagi. Tuan-tuan bayangkan lagu mana perasaan tuan-tuan, habis dekat 5,000 dah nak dapat satu pekerja, tiba-tiba dia lari. Bayangkan lari itu maknanya apa dia? Bebaskan hamba. Saya jumpa satu orang hamba Allah Ta'ala, dia cerita punya dia marah dengan ejen, kan, apa bagi apa ni pekerja tak jujurnya, lepas tu cabut lari. Dia marah kita tu, dia marah ejen, tapi dia macam dia lepaskan kat kita dalam bentuk cerita. Bukan marah ke kita dah, dia bercerita tu dia marah. Pasal apa? 5,000. Dan dia tu, dia patutlah dia marah, dia ada 3 orang. Mana 15,000, kerja 2-3 bulan rasanya. Lagi ada hak lagi, dia tak ada pasport pun. Jadi rela kawan ni lari tanpa pasport. Lepas tu repot hilang, ataupun tak tahulah macam mana cerita dia. Tapi saya pernah mendapatkan pekerja, tak ada apa-apa, cuma tengah-tengah kerja lebih kurang setahun, kita dah habis banyak ribu dah pekerja. Bukan untuk rumah, sebab saya, kalau rumah saya masa apa tu, anak-anak tengah kecil-kecil tu, saya punya style beritahu orang rumah, nak pakai orang gaji boleh, tapi gini orang gaji, hak gini, balik apa ni, datang balik. Saya tak suka orang gaji tu gini duduk rumah kita. Payah kita nak orang panggil duduk di bilik tetamu, nak tengok TV, tak kadang-kadang panas nak buka baju, serabut dah. Jadi syarat untuk orang rumah kita, nak pakai orang gaji boleh, tapi hak gini mari petang balik. Kita pun maknanya rasa okey lah, terjaga diri kita. Baik, yang kawan ni mari kerja restoran setahun, mak suruh balik. Jadi cuba bayangkan, benda tu maknanya kita dah habis banyak duit dah, lepas tu mak dia suruh balik. Jadi kita berasa berat. Jadi hak ni tuan-tuan kena ingat, merdekakan budak, memerdekakan budak. Jadi tuan-tuan bayangkan, nak merdekakan budak ni, setelah habis duit, satu benda yang cukup berat.
Okey. Jadi saya rasa setakat itu dululah untuk pagi ini. InsyaAllah kita sambung hari Isnin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.